kaum ni. Okey, untuk pelajar yang 5 cm, 5 biji, 5 GD, 5 JS, teacher rasa cikgu-cikgu lain pun dah biasa pakai class point. Okey, hari ni kita akan ada sikit quiz sikit dekat dalam class point. So, sambil-sambil tu tolong log in dekat dalam class point. Class code kita 26447. Teacher letakkan dekat dalam ruangan chat 26447. Okey, siapa yang tak biasa, tak apa. Siapa yang tak tahu lagi, tak apa. Teacher tak nak buang masa. Tak apa, nanti kita akan jawab sama-sama juga. Walaupun awak tak join dekat dalam class point tu, awak still boleh follow dekat dalam Google Meet. Okey, siapa yang dah tahu macam mana nak masuk dekat dalam class point, boleh masuk 26447. InsyaAllah lepas kelas nanti teacher akan forwardkan step by step macam mana nak masuk dekat dalam class point untuk next class. Okey, boleh nampak tak teacher punya slide? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, good. So hari ni kita akan tengok tentang elektrokimia. Okey, apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah tentang yang melibatkan, ibu dah buat dah. Elektrokimia adalah apa-apa yang melibatkan elektrik dan kimia, tindak balas kimia. Okey, tenaga elektrik dan tindak balas kimia. Sekarang ni bila kita nak tengok bab elektrokimia, awak kena belajar dua jenis sel. Okey, dua jenis sel. Pertama sekali sel elektrolitik dan sel kimia. Okey, dalam sel elektrolitik perubahan tenaga. Soalan selalu tanya tentang perubahan tenaga. Bila kita nak tengok tentang perubahan tenaga, kena ingat bila elektrolitik, sel elektrolitik, tengok. Highlightkan yang depan ni. Tengok yang depan ni, So, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Dia bila elektrokimia dia tak lari mana. Dia tak ada tenaga haba, tak ada tenaga cahaya, tak ada tenaga kinetik, tak ada tenaga lain. Dia memang sama ada tenaga elektrik atau tenaga kimia. Cuma kita nak tahu siapa yang dulu. Kalau sel elektrolitik, yang datang dulu adalah tenaga elektrik. Sebab nama dia pun elektrolitik. Kalau sel kimia, yang datang dulu adalah tenaga kimia. Daripada tenaga kimia, dia akan pergi ke tenaga elektrik. Dia terbalik. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 1. Yang manakah betul tentang elektrolit? Siapa itu elektrolit? Kalau kita tengok sel kimia ke, kalau kita tengok sel elektrolitik dia mesti ada bateri. Okey, wayar penyambung, ada 2 elektrod dan ada elektrolit. Elektrolit tu adalah larutan ataupun cecair. Ni. Yang dekat bawah inilah kita panggil sebagai elektrolit. Kalau ini adalah sel elektrolitik, ini adalah sel elektrolitik. Macam mana kita tahu dia sel elektrolitik? Sebab ada bateri. Okey? Versus, dia berlawan. Yang kedua, kita belajar tentang sel kimia. Sel kimia yang paling ringkas, sel ringkas ataupun sel kimia yang paling mudah adalah dia ada V. V ni sama ada voltmeter, V pun boleh, A pun boleh. Maksud dia ammeter ataupun mentol. 3 tu. Okey, so ini sama juga. Dia ada elektrolit. Ada 2 batang elektrod. Okey, kemudian beza dia adalah sama ada voltmeter atau ammeter atau mentol. Apa fungsi voltmeter, ammeter dengan mentol? Untuk mengesan kehadiran arus elektrik. So kalau voltmeter kita boleh nampak jarum voltmeter tap terpesong. So maksud dia ada kehadiran arus elektrik. Ammeter pun sama, jarum ammeter terpesong. Kalau mentol kita boleh nampak mentol itu menyala. Kalau tak menyala tiada kehadiran arus elektrik. So macam apa itu elektrolit? Syarat-syarat dia. Syarat-syarat
utama, okey, syarat utama untuk jadi elektrolit adalah dia mempunyai ion bebas bergerak ataupun IIBB. Okey. Syarat elektrolit ataupun sesuatu elektrolit adalah bahan yang mempunyai IIBB. Apa IIBB? Ion bebas bergerak. Maksud dia kat sini ada ion. Ion itu apa? Ion adalah zarah bercas. Ion ni zarah bercas sama ada dia cas positif ataupun dia cas negatif. Dia dekat mana? Dia berenang-renang, dia berjalan-jalan dekat dalam larutan. So kalau pepejal, kalau kita punya elektrolit pepejal, ion-ion kita tak bebas bergerak. Kalau pepejal, tiada ion-ion bebas bergerak. Sebab apa? Kena ingat waktu tingkatan 1 kita belajar. Susunan zarah dalam pepejal dia dalam keadaan fixed position. Dia dalam keadaan kedudukan yang tetap. Kedudukan tetap dan dia bergetar. Bila dia bergetar, dia cuma macam ni goyang. Tapi dia tak berjalan. Kalau kita nak pastikan ada hadir arus elektrik, ion-ion ni mesti bergerak. Bila nak bergerak dalam keadaan apa? Dalam keadaan cecair. So elektrolit kita mesti dalam keadaan cecair ataupun larutan. So kalau kita tengok A ni, larut dalam air tak ada kaitan, wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik, okey. Tapi kena hati-hati. Tidak semua cecair boleh mengalirkan arus elektrik. Tidak semua cecair adalah elektrolit. Sebab apa? Ada cecair yang tiada ion. Ada cecair yang tiada ion. Kenapa tiada ion? Dia dalam keadaan molekul. Okay, contoh dia apa? Contoh dia macam minyak. Contoh dia macam minyak masak. Okay, minyak masak tu dalam tu semua molekul. Dia tak ada ion. Elektrolit ni dia mesti ion, sebatian ion. Okay, macam mana nak tahu nama elektrolit ni teacher? Dah kata cecair, tak semua cecair. So elektrolit ni biasanya dia adalah sebatian ion. Kita panggil dia sebagai sebatian ion. Yang mana sebatian ion ni kita nak trace dia ada dua perkataan. Okay, nama dia ni ada dua perkataan yang biasanya bla bla. Bla bla ni apa? Dua perkataan yang contoh dia kuprum nitrat. Natrium klorida. Natrium bla bla. Natrium klorida. Natrium sulfat. Natrium nitrat. Macam tu. Sebatian ion ni biasanya dia dua perkataan. Bla bla. Okay, kalau dia glukosa. Glukosa berapa perkataan? Glukosa berapa perkataan? Dengar tak suara teacher ni? Kalau glukosa berapa perkataan? 3. Alamak. Glukosa 3 perkataan? 3 perkataan. Satu. Glukosa kan satu perkataan kan. So kalau dia satu perkataan, so kita kata dia bukan bla bla lah, sebab sebatian ion ni dia mesti dua perkataan. Kita nak dia dua perkataan. Sekejap teacher bagi contoh kejap. Okey, kejap dia alamak. Plus point ni tengah hang pula sekejap. Dia maksud dia ada dua perkataan. Contoh dia macam natrium klorida, plumbum nitrat, plumbum sulfat. Dua perkataan. Macam I love you. Berapa perkataan? 3. 3. So kalau glukosa berapa perkataan? 1. Kalau glukosa satu perkataan. So satu perkataan mudah kita kata dia bukan sebatian ion. Naftalena berapa perkataan? 1. So dia bukan sebatian ion. Bila bukan sebatian ion, dia bukan elektrolit dan dia tak ada ion-ion bebas bergerak. Dia tak ada IIBB. So jawapan kat sini, ni cecair, tak semua cecair dia adalah elektrolit. C, mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Teacher kata tadi, boleh tak elektrolit ni dalam keadaan pepejal? Tak boleh. Tak boleh. Kena ingat.
elektrolit ni dia mesti dalam keadaan cecair atau larutan. Okey, elektrolit ni elektrolit, syarat dia yang pertama, dia mesti sebatian ion. Tadi ditulis sebatian ion. Maksud sebatian ion tu dia dua perkataan, two words, dua perkataan, dan yang kedua dia dalam keadaan cecair atau larutan. So kat sini pepejal salah. D, mempunyai IIBB. Nampak? Betul tak? Dia mesti ada IIBB tak? Betul. So jawapan dia B. Okey, ingat elektrolit syarat dia mesti ada IIBB yang mana dia sebatian ion, dan yang kedua dia adalah cecair ataupun larutan. Sekarang ni kita nak tengok pula ciri-ciri sel elektrolitik. Sekarang dia beri sel elektrolitik yang ada X. Okey, X ni elektrod X, dan ini elektrod lagi satu. Dia beritahu dia punya elektrolit dia ni adalah asid sulfurik cair. Ni nampak ni macam asid sulfurik. Ada dua perkataan. Asid satu perkataan, sulfurik dua perkataan. Cair ni dia menunjukkan kepekatan lah. Nak beritahu kepekatan dia mungkin dalam 0.001 mol per dm cube. Nama bahan dia adalah asid sulfurik. Dua patah perkataan. So dia adalah sebatian ion dan dia adalah elektrolit. Itu antara hint yang kita boleh bayangkan apa contoh elektrolit. Sebab kadang-kadang ada soalan dia tanya, antara berikut yang manakah adalah elektrolit? Ataupun antara berikut yang manakah bukan elektrolit. So sebab tu awak kena tahu skill macam mana nak tahu nama bahan tu dia adalah elektrolit ataupun tidak. Okey. So kalau untuk kita tengok ni kita tengok X. Apakah X? Sekarang ni ada bateri. Nampak? Ini bateri. Bateri ingat, yang panjang adalah anode. Yang pendek adalah Keton. cathode. Macam tu je. Paling mudah. Okey, so X ini adalah, siapa X ni? Anode. Apa pula anion dengan cation? Ni awak kena ambil tahu ni, kena take note ni. So awak kena tulis anode ini adalah anion. Anode ini adalah anion yang mana anion ini akan pergi ke anode. Anion adalah ion untuk anode. Anion, teacher ulang balik. Anion adalah ion kepunyaan anode. Sebab tu nama ion dia anion. Anion ni adalah satu ion yang mana anode punya ion. Senang kata macam itulah. Nama asal dia anode punya ion. Lepas tu panjang saya panggil anode punya ion, 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 jadi anion. Okey. Anion ni charge dia apa? Anion charge dia adalah charge negatif ion. Ion yang charge negatif akan pergi ke anode. Okey, ion yang charge negatif akan pergi ke anode. Dan ion yang charge positif dia akan pergi ke cathode yang mana nama dia adalah cation. Cation. Ni pun sama juga. Cathode punya ion, cathode punya ion, cathode punya ion, cathode punya ion, cathode punya cation. Dia lama-lama dia jadi kita sebut nama ion dia cation sebab dia mesti pergi ke cathode. So cation ini adalah ion yang bercas positif. Ion positif. Positif ion akan pergi ke cation, negatif ion akan pergi ke anion. Macam mana kita nak tahu siapa positif, siapa negatif tak? Mana ada tulis kat sini? Asid sulfurik. Mana ada tulis kat sini siapa yang negatif, siapa positif? Kalau yang ni dia agak sukar sikit asid sulfurik. Tapi kalau larutan-larutan lain yang dua perkataan sangat senang. Macam mana kita nak tahu siapa ion positif, siapa ion negatif. Teacher bagi contoh. Contoh kalau teacher ada larutan magnesium nitrat. Nampak? Kan dua patah perkataan kan? Magnesium
nitrat. Magnesium nitrat. Dua patah perkataan. Awak kena ingat. Yang duduk dekat depan ni siapa yang yang dekat perkataan pertama. Kan macam kalau kita buat apa? Pertandingan bahasa isyarat, teka bahasa isyarat kan. Perkataan pertama. So perkataan pertama ini adalah ion positif. Iaitu cation. Yang mana cation ni akan pergi ke cathode. Ingat, cation pergi ke cathode. Nitrat ini adalah ion negatif. Ion negatif duduk belakang. Ingat macam tu je. Ion positif duduk depan. Okay. So, bila kita tengok macam ni, kalau contoh larutan magnesium nitrat, so magnesium akan pergi ke cathode, ion magnesium akan pergi ke cathode dan ion nitrat akan pergi ke anode. Macam tu. Dan satu lagi awak kena ingat, bila larutan ataupun dia ada tulis aqueous. Apa maksud larutan atau aqueous? Maksud larutan atau aqueous ini adalah dia dah tambah air. Maksud larutan dia ada campur air. So bila dia campur air, dalam air kena ingat dia ada dua jenis ion tambahan. Dalam air ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Automatik. Mana-mana larutan, tak kisahlah nama dia larutan aluminium nitrat ke, larutan natrium klorida ke, larutan argentum nitrat ke, larutan kuprum 2 sulfat ke, apa-apa larutan, dia maksudnya dia ada campur air. Bila campur air, awak kena take note, kena ingat ada dua ion yang akan hadir. Ion hidrogen dan ion hidroksida. Ingat, hydro, dua-dua hydro. Air kan hydro, hidrogen. Itu yang pertama, hidroksida. Hidrogen, hidroksida. Hidrogen, ion hidroksida. Itu dua ion yang ada dalam air. Yang mana ion hidrogen ni adalah ion yang bercas positif. Ion positif dan ion hidroksida ni adalah ion bercas negatif. So kat sini kita boleh buat kesimpulan yang mana ion hidrogen ni sentiasa pergi ke cathode sebab ion hidrogen dia akan sentiasa tertarik ke cathode. Sebab apa dia pergi ke cathode? Sebab dia ion positif. Ingat, positif kan cation. Cation cathode punya ion, so dia akan pergi ke cathode, ion hidrogen. Dan ion hidroksida ni charge negatif, dia akan pergi ke anode. Sebab dia anion. So kat sini dalam larutan, kalau contoh dia kita ada larutan magnesium nitrat, yang akan pergi ke cathode adalah ion hidrogen dengan ion magnesium. Untuk anode, yang akan pergi ke anode adalah ion hidroksida dan juga ion nitrat. Ada dua jenis ion yang akan pergi ke setiap elektrod, iaitu anode dan cathode. Okey, sekarang ni teacher nak try. Cuba jawab siapa yang dah masuk, siapa yang tak dapat masuk ataupun belum lagi belum pernah lagi guna class point, tak apa. So teacher nak tanya ni, teacher mana yang boleh respon, tolong respon. Oh, teacher dah, okay. So, teacher dah collect ni, boleh jawab sekarang. Kalau awak tengok kat situ, antara berikut ion yang manakah hadir? Ion apa yang ada dekat dalam larutan natrium klorida? Kejap lagi kita bincang, tak apa, jangan risau. Okey, kejap lagi kita bincangkan. Ion apa? Kalau A pilih A, kalau B pilih B, kalau C pilih C, kalau D pilih D. Ingat, kita ada larutan natrium klorida. Macam teacher beritahu tadi, kalau larutan maksudnya dia ada apa? Okey, larutan ada apa? Teacher bagi masa 40 saat. Ataupun kadang-kadang sebenarnya dia hang ni. Ada siapa-siapa tak yang
nak key in jawapan tak dapat masuk ataupun dia lag ke, ada tak? Teacher nak tanya, Yes, Dalila. yang C tu kan dekat hidrogen oksigen tu. Yang C ni, okey. C ni ion, hidrogen. Lepas tu? Oh, okey betul. Macam, okey. Okey. So, ada tak yang nak masuk ke kelas point tak boleh? Teacher, saya Ya. punya slide daripada soalan 1 tadi tak bergerak. Dia lag lah tu. Sekejap. Ni siapa ni? Amni Teacher. okey. Dia lag lagi. Sebab yang pagi tadi pun kita lag kan. Lepas tu teacher buat report. Lepas tu dia kata memang pagi tadi dia tengah upgrade sistem. Petang pun dia upgrade Saya sistem. memang daripada pagi teacher class point hang. Tak boleh buka lah maksudnya. Okey. Okey, kita punya technician beritahu try refresh. Amni, cuba try refresh kita tengok betul tak kita punya technician punya sumbang saran. Tapi pagi tadi memang class point tu ada problem. Hari ni pun rasanya dia ada problem juga ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, so teacher close submission dah 2 minit, lambat sangat, lambat pula kita ni kan. Okay, so teacher tunjukkan slide dia. Dia lari pula. Tak boleh, rahsia. Okay, so ramai yang jawab C. Okay, kita tengok apa jawapan dia. Kalau dia larutan, ingat bila larutan maksud dia ada air. Macam tu. Conteng. Sekarang ni bila buat nota pun tuliskan larutan natrium klorida. Bila larutan maksud dia ada air. Bila ada air automatik ada kehadiran 2 ion ini iaitu ion hidrogen. Memang kena ingat ion hidrogen. Teacher tak ada short form lagi ke? Memang ini paling short. Ion hidrogen, ingat air hidroelektrik kan, penjanaan air elektrik guna air, hidroelektrik. Hydro ni adalah air. So dalam air ni ada apa? Hidrogen. Ada hidrogen dengan ion lagi satu hidroksida. Hydro juga tapi hidroksida. Ada 2 jenis. Yang mana nak stabilkan air dia ada 2 cas ion, ada 2 ion, ada 2 jenis ion yang mempunyai 2 cas. Iaitu satu ion yang bercas positif, inilah dia, ion hidrogen. Dia cas positif. Dan yang kedua adalah ion apa? Ion Hidroksida. Ion hidroksida. So dia cas negatif. Siapa yang first time perasan benda ni atau first time dengar, jangan risau. Mula-mula memang susah nak terima hakikat. Teacher dulu waktu belajar sampai lecturer teacher geram sampai dia merajuk. Sampai kata susahnya nak tahu, nak ingat dalam air tu ada 2 ion hidrogen, ion hidroksida. Sampai dia merajuk baru teacher ingat. So jangan risau, awak boleh ingat. Ada 2 ion dalam air iaitu ion hidrogen, ion hidroksida. Ataupun lepas ni sekejap lagi dahaga, nak buka puasa, nak minum, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni ada ion hidrogen, ion hidroksida. Kan? Ataupun loga, balik rumah beritahu dekat adik. Dalam air ni ada ion hidrogen, ion hidroksida. Kalau nak minta kakak air kena cakap nak minta ion hidrogen dengan ion hidroksida. Ada banyak cara untuk kita belajar sains dengan happy. Tak perlu stres. Kita kan suka menyakat adik kita kan, suka menyakat kakak kita kan. Kita menyakat dengan fakta yang boleh kita jadi pandai. Kalau kau pandai, tanya kakak. Kalau kau pandai, dalam air ni ada ion apa? Contoh. Kan kita buat daripada kita cara stres-stres, jangan stres-stres. Kita buat teka-teki ke adik, adik pun jadi pandai. Anak teacher tu selalu kena. So dalam air ada ion hidrogen dengan ion hidroksida. Itu kena ingat. Dan lagi satu yang paling mudah. Nama dia pun larutan natrium klorida. Automatik ada ion apa, terus je letakkan nama ion. Ion natrium, itu ion yang ketiga. Dan ion klorida, ion yang keempat. Ambil daripada nama dia. Kalau nama larutan tu larutan magnesium sulfat. So ion ketiga adalah ion magnesium, ion keempat ion sulfat. Ceraikan dia je. Ambil sebiji daripada nama larutan. Cuma susah sikit je nak kena hafal
dua jenis ion ni. Okey, dua jenis ion ni, yang pertama ion hidrogen, yang kedua ion hidroksida. InsyaAllah lama-lama hafal. Lepas ni nak minum, ingat. Aku minum ion hidrogen dengan ion hidroksida dalam tu. Kesian air. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita buang. Tapi kita tak tahu ion apa yang ada dekat kita minum dengan ion apa yang ada dekat kita buang. So lepas ni kena ingat. Ion hidrogen, ion hidroksida yang kita ambil dalam air. So jawapan dia kat sini mana? A, B, C, D. C. So jawapan dia C. Senang je. Okay. So kita tengok pula soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah dalam leburan? Okay. Kejap. Bila kita kata leburan, bila perkataan dia leburan, maksud dia tak ada air. Tak ada air. Tak ada air. So kalau awak minum ni telan terpuasa kan, tak minum tak apa kan, awak sedut angin awak telan. Awak ada minum air tak? Tak ada. Awak telan angin je. Awak tak ada telan air. So tak ada air maksudnya tak ada hidrogen, tak ada ion hidroksida. Kalau leburan tak ada ion hidrogen, tak ada ion hidroksida. Tapi ada ion apa? Cuba teka. Okey, cuba jawab. Cuba jawab, teacher bagi masa 1 minit. 1 minit, cuba jawab. Okey, 1 minit. 7 saat, baru 7 saat. Okey, apa jawapan dia? A, B, C, D. Nampaknya semua menghentam satu pilihan saja. Okey, pandai dah. Good Lavanya, good Hasnim, good Fatin, good Achana, good Dalila, good Auni, good Wan, good Loka, good Anis, good Nisrina. Okey, very good. So, ada lagi 10 saat. Okey, teacher tunggu lagi 10 saat. Okey, good Azurin, good Murni, good Dalilah. Tadi Adila. Okay, good. Semua choose B ni. Alhamdulillah. Pandai-pandai ni. Boleh jawab semua betul. Okay, 1 minit telah tamat. So, apa jawapan dia? Siapa yang tak boleh masuk sebab teacher tak nafikan. Kelas point ni dia tengah tintong. So, memang teacher minta maaf siapa tak boleh masuk. So, apa jawapan dia? B. So, kenapa jawapan dia B? Sebab dia tak ada air kan. So, bila tak ada air, awak ceraikan dia. Ceraikan dia kat sini. So, terus letak ion. Ion. Ini ion yang pertama, ion plumbum 2. Apa ni teacher 2? Biar P lah 2 ke 10 ke. Dia akan tulis ni. Kalau dia tak ada tulis je, tak payah bubuh. Kalau contoh dia, magnesium nitrat. Teacher, kenapa dia tak ada nombor Roman ke apa? Biar P dia tak ada nombor ke apa. Ambil je. Ion, magnesium. Ion, nitrat. Dia ada sejarah dia sebenarnya. Ada sejarah silam dia. Plumbum 2, cuprum 2, plumbum 4, ada cuprum 1. Ada sejarah dia. Biarkanlah dia dengan sejarah dia. Sebab tak ada dalam silibus kita. Okay. So, ingat ni. Ambil je. Ion plumbum 2, ion bromida. So, jawapan dia adalah B. Okay, pandai-pandai semua. So, kita tengok pula soalan last sekali. Ni tentang satu proses elektrolisis. So, kalau kita tengok proses elektrolisis ni, kita nak tanya, apa perubahan tenaga? Apa perubahan tenaga dalam sel elektrolitik ni? Apa perubahan tenaga dia? Apa perubahan tenaga dia? Apa perubahan tenaga dia? Elektrik ke kimia. Tenaga elektrik ke tenaga kimia. Pandai. Okey, good. Sekarang soalan tanya. Apakah yang dilakukan supaya gas yang berbeza dihasilkan? Maksud gas yang berbeza, dia nak hasilkan dalam eksperimen ni.
untuk kita nak dapat keputusan yang berbeza, kita tambah kuasa bateri, dia tak akan menjejaskan apa-apa hasil. Tukar elektrod karbon dengan kuprum, dia tak akan menjejaskan gas. Kuprum, bila kita tukar karbon kepada kuprum, logam kuprum ni yang akan bertukar menjadi ion kuprum. So bila dia bertukar menjadi ion kuprum, maksudnya tak ada gas yang berbeza, tak ada gas yang terhasil. So B pun salah. Isi padu tidak menjejaskan hasil. Jawapan dia adalah B. Kepekatan. Very good. Kepekatan. Kenapa kepekatan mempengaruhi gas? Kita akan tengok hari esok insya-Allah. Teacher. Sambungan episod. Dia sambung episod. Ya. Boleh tak explain yang kuprum tu balik? Bagus ni. Okey. Yang kuprum ni dia macam ni tau. Bila kita pakai elektrod yang reaktif ni, kita tak pakai karbon, kita pakai kuprum. Bila kita dua-dua ni kita pakai kuprum kan? Dua-dua ni kita pakai kuprum. Dekat anode mana yang panjang ni kan? Dekat sini, dekat anode takkan ada ion. Tiada ion nyahcas, dinyahcas. Okey. Tiada ion yang dinyahcas. Kenapa teacher? Sebab kuprum conquer the world. Kuprum dia reaktif. So kuprum yang daripada logam, dia kata, here I am the king. Because I am reactive. Saya raja. Saya kuat. So tiada ion yang akan dinyahcas. Ion-ion yang dekat larutan duduk diam-diam. So apa akan jadi? Kuprum akan take over. Dia akan menjadi ion kuprum. Okey. Ini kenapa ia terjadi? Ini adalah sebab faktor jenis elektrod. Iaitu elektrod yang reaktif. Kalau karbon ni dia patuh, dia duduk diam, angin, ribut, apa pun dia tak akan jadi apa-apa. Dia tetap jadi karbon. Tapi bila kita pakai logam dekat anode, logam tu akan kata aku logam. Aku berkuasa. Aku yang akan mengion. Tiada siapa yang ion yang akan dinyahcas. So ion-ion tu semua takut, ion yang dekat dalam cecair tu semua akan duduk diam. Tetapi logam yang ada dekat anode tu dia akan bertindak balas dan dia akan jadi ion logam. Ion logam tu maksud dia kalau dia magnesium dia akan jadi daripada dekat anode kan, anode. Kalau logam tu adalah logam magnesium, dia akan jadi ion magnesium. Okey. Kalau logam dekat anode tu kita pakai logam kuprum. So logam kuprum tu akan jadi ion kuprum. Kalau dekat anode tu kita pakai logam zinc, cuba teka. So apa akan jadi? Apa akan jadi? Ion zinc. Dia akan jadi ion zinc. Dan apa yang awak kena take note ialah ion logam, bila logam magnesium, dia dalam logam-logam ni dalam keadaan pepejal. Maksud teacher, logam magnesium dalam keadaan pepejal, logam kuprum dalam pepejal, logam zinc dalam keadaan pepejal. Bila dia bertukar jadi ion, ion ni dalam keadaan cecair. Macam gula pepejal. Bila dia jadi air gula, dia jadi cecair. So kat sini kita akan nampak kalau kita pakai kuprum dekat anode, kuprum ni akan menipis. Sebab apa dia menipis? Logam kuprum ni akan menipis sebab apa? Sebab logam kuprum dah jadi ion kuprum. Bahasa pasar yang tak diiktiraf dalam peperiksaan, kita kata logam kuprum mencair menjadi air kuprum. Itu bahasa pasar yang tak diiktiraf oleh peperiksaan. Cuma nak bagi faham yang biasa kita kat rumah kita cakap macam mana. Daripada logam kuprum, dia mencair menjadi air kuprum. Senang kata macam tu. Sebab tu kita akan nampak logam kuprum tu makin lama dia akan menipis. Gitu. Penjelasan dia kita akan lagi seterusnya, thriller dia ni baru thriller. Kita akan tengok hari esok. So setakat ni Hasnim, jelas tak? Faham tak Hasnim? Jelas. Alhamdulillah. Okay. So nanti teacher akan forwardkan link tu dekat dalam group.
Okay, link tu teacher akan ada 2 link. Tapi itulah lama sikit, teacher banyak beleting dengan demo ni. Banyak 1 jam, satu tu ada 1 jam, 1 jam. Tapi kalau tak sempat tengok pun tak apalah. Tak apa, next takut awak pun busy pack kan. So tolong tengok yang video tu dulu sebab esok kita akan pergi tengok lagi contoh untuk teacher nak drill awak. Sel kimia je semua, nak bagi mudah awak rasa bilalah soalan sel kimia ni nak keluar. Sampai awak macam tu sekali. Sebab awak dah rasa benda tu senang. Okey, ada soalan lagi tak sebelum kita akhiri kelas kita hari ni? Tiada. Ada. Okey, alhamdulillah.